Salam sejahtera. Apabila Wan Faisal cuba mempertahankan bosnya, yaitu Muhyiddin Yassin hari ini, dengan tampil membuat laporan polis, cuba pertahankan pula ucapan Muhyiddin Yassin, dia pula kali ini kena templak, diajar habis-habisan. Ini apabila seorang ahli parlimen menyatakan supaya Wan Faisal jadi anak jantan. Baru-baru ini sedih juga kita apabila kita ketahui Wan Faisal sudah digantung daripada parlimen selama 6 bulan gara-gara membawa perkara surat layang. Semua orang tahu perbuatan membawa surat layang di parlimen itu perbuatan tidak berintegriti dan mengelirukan. Parlimen ialah tempat yang paling mulia untuk menggubal dasar dan juga undang-undang Malaysia. Kenapa perlu membawa surat layang? Jangan salahkan orang gara-gara surat layang digantung parlimen. Hari ini, ahli parlimen Raya pula menasihati Wan Faisal supaya menjadi anak jantan. Ahli parlimen Jelutung, RSN Raya membidas Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal kerana menyalahkan media rasmi PKR iaitu Suara Keadilan yang didakwa menyunting klip video ucapan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Raya turut mengulas tindakan Muhyiddin mempertahankan kenyataannya dibuat di Pelda Perasu Kelantan semasa kempen pilihan raya PRK Nenggiri yang menimbulkan kemarahan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah. Wan Ahmad Faisal sepatutnya jadi anak jantan, berhenti menyalahkan orang lain dan beritahu Muhyiddin untuk juga menjadi anak jantan dan berdepan pertuduhan di mahkamah jika betul ucapannya ialah fakta seperti yang didakwa. Muhyiddin kemudiannya boleh membela diri apabila didakwa di mahkamah jika ucapannya itu benar. Malah, polis kini patut menyiasat Pemuda Bersatu kerana membuat laporan palsu. Wah, itu yang saya sudah cakap tadi. Saya kata mungkin perbuatan Wan Ahmad Faisal membuat laporan polis ini silap-silap akan memakan diri. Bukan dapat mempertahankan bosnya, tapi mengeruhkan lagi keadaan yang mungkin akan dipanggil dalam menyelesaikan laporan polis yang dibuat oleh Wan Faisal itu. Mungkin Muhyiddin lagi dipanggil semula. Yang dipanggil Suara Keadilan, paling-paling Suara Keadilan akan tunjuk video asal. Itu je. Tak perlu ulas apa-apa pun. Memang ada video asal. Kalau ada video yang disunting, cari video asal. Mana video asal? Kalau tiada video asal, itulah video asalnya. Dan lebih teruk lagi, kalau tiba-tiba Wan Ahmad Faisal akan dituduh membuat laporan palsu. Dia mengulas kenyataan Wan Faisal selepas satu laporan polis dibuat terhadap Suara Keadilan pagi ini. Laporan itu dibuat pengarah pilihan raya pemuda PN Akmal Zainal Zahir di Ibu Pejabat Polis Daerah Damwangi. Laporan itu mendakwa portal berkenaan menerbitkan klip video yang disunting dengan niat jahat untuk mencemarkan nama baik Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional. Ucapan Muhyiddin baru-baru ini menimbulkan kemarahan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah. Dalam satu kenyataan, Tengku Hassanal berkata, ucapan Muhyiddin bersifat sinis, memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri. Dalam ucapan pendek tersebar itu, Muhyiddin dilaporkan menyebut bahawa Agong sebelum ini tidak mengundangnya mengangkat sumpah Perdana Menteri walaupun dia mempunyai sokongan cukup anggota parlimen. Ketua Polis Negara Rizaluddin Hussein memaklumkan polis telah menerima 29 laporan berhubung isu itu dan bekas Perdana Menteri itu akan dipanggil untuk memberi keterangan esok. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Wan Faisal timbul lagi. Kali ini cuba mempertahankan bosnya, yaitu Muhyiddin Yassin.
Melalui kontroversi Muhyiddin berkait ucapan beliau dalam kempen yang telah pun dilihat, telah membuat Istana Pahang murka. Bukan saja Sultan, tetapi putra Tengku Mahkota pun murka, bahkan isteri Sultan pun murka. Bayangkan sampai begitu perbuatan dan kesan daripada ucapan Muhyiddin. Namun demikian, akhirnya Wan Faisal tampil mempertahankan bosnya. Macam biasalah kan, Macai akan pertahankan bos. Kontroversi Muhyiddin, akhirnya Pemuda Bersatu pula menyalahkan Suara Keadilan. Lucu kan? Memang agak lucu. Buat sendiri tapi salahkan orang. Padahal satu Malaysia tahu dan sudah mendengar ucapan tersebut. Apalagi nak salahkan pula Suara Keadilan. Pemuda Bersatu hari ini menyalahkan lidah rasmi PKR, yaitu Suara Keadilan. Sebagai punca, Muhyiddin Yassin menjadi sasaran kemarahan orang ramai. Tak tahulah kenapa sampai ke sana pula. Ketuanya Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal malah berkata Suara Keadilan sudah melakukan perbuatan sebegitu untuk mencetuskan ketegangan beberapa kali sebelum ini. Punca berlaku ketegangan, puncanya bukan kami, kata beliau. Bukan daripada Bersatu, kata Wan Faisal. Tapi nak tanyalah siapa yang buat ucapan itu? Siapa yang ungkit dan cuba mempertikaikannya? Itu memang paling lucu punya di dunia lah kan. Budak tadika pun tahu. Tapi tak apalah, bagilah peluang sajalah. Kata beliau lagi, puncanya Suara Keadilan. Portal yang menghasut dan memfitnah Muhyiddin Yassin. Memfitnah Perikatan Nasional. Katanya kepada media di luar Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi di Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu, Wan Ahmad Faisal yang juga ahli Parlimen Machang membuat laporan polis untuk mengadukan klip ucapan Muhyiddin sewaktu berkempen di Nenggiri baru-baru ini. Tapi ada netizen mula cakap begini. Mereka kata, aduh kenapalah Wan Faisal buat laporan polis pula. Ini bukan menjernihkan keadaan, bukan dapat membantu Muhyiddin. Tetapi sebaliknya, kata netizen, mereka yang bijak pandai kata, ini akan lebih menyusahkan Muhyiddin kerana Muhyiddin mungkin akan dipanggil sekali lagi untuk disiasat akibat daripada perbuatan laporan polis ini. Betul lah, untuk Suara Keadilan, apa yang mau disiasat? Nak disiasat apa? Dapat dari mana video itu? Pastilah datang daripada kempen. Dan apa lagi yang nak dikata? Memang itu ialah video asal yang tanpa disunting pun. Semua orang sudah tengok dan tonton. Jadi sekarang ini yang jadi masalah, yang akan menjadi keruh ialah Muhyiddin Yassin sendiri yang akan dipanggil. Bahkan silap-silap hari bulan, Wan Faisal juga akan dipanggil. Terdahulu Wan Faisal yang juga ahli Parlimen Machang telah pun buat laporan polis. Pemuda Bersatu mendakwa rakaman video berkenaan disunting untuk memburukkan pemimpin PN terbabit sekaligus dikaitkan dengan isu sensitif membangkitkan Raja Melayu Agama dan Bangsa. Okey, kata netizen, tak apalah. Kalau betul itu adalah video yang disunting, kata netizen, tunjukkan video yang original. Itu aja. Kalau ada video original, tunjukkan pada polis, selesai. Maka yang disunting itu akan jadi palsu dan bohong. Tapi nak tengoklah mana video asal yang tidak disunting itu, kata netizen. Benarkah ada video asal yang tidak disunting? Atau sekadar nak mahu memanaskan keadaan? Dan kata Wan Faisal lagi, ini bukan kali pertama tuan-tuan, sudah banyak kali katanya. Entah banyak kali itu di mana. Mengulas lanjut, dia mengulangi kenyataan presidennya itu semalam dengan mendakwa Muhyiddin hanyalah menyebutkan fakta, yaitu pengerusi Perikatan Nasional terbabit mendapat sokongan 115 ahli parlimen sekaligus melayakkan dia jadi Perdana Menteri ke-10. Tapi inilah, Wan Faisal pun bila ditanya, Wan Faisal tahukah siapa 115 yang disebut Muhyiddin? Kalau dia pun tak tahu, maknanya itu semua tiadalah. Sampai ke hari ini, sudah hampir 2 tahun lebih Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan kali pertama Parlimen dibuka, Anwar Ibrahim buat undi tidak percaya. Tapi nampaknya tiada yang mengundi Muhyiddin. Yang mengundi Anwar Ibrahim cukup dan lebih daripada itu. Maka disitulah kelihatan di mana itu 115. Seperti Puan Zarkasi cabar, tunjukkan nombor siapakah 115.
tunjuk senarainya, kata beliau. Kalau ada, silakan. Wan Ahmad Faisal tanya bos, adakah senarai itu supaya dapat menenangkan keadaan. Kalau betul ada, itu fakta yang baik. Wan Ahmad Faisal mendakwa dia adalah salah seorang daripada 115 ahli parlimen yang menandatangani akuan berkanun SD untuk menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Malangnya, seperti yang telah dikatakan sebelum ini, Undang-Undang dan Perlembagaan Anti Lompat Parti telah meluluskan bahawa akuan berkanun SD sudah tidak boleh pakai lagi, bosku. SD tidak boleh pakai lagi. Itu sama macam air liur sudah. Gara-gara SD lah dulu negara kita huru-hara oleh langkah Sheraton. Gara-gara SD lah negara kita betul-betul hancur. Rugi kita. Akhirnya, syukurlah. Telah disahkan dalam parlimen, SD tidak pakai lagi. Dan apalagi nak guna, apalagi nak cakap. Bukan boleh pakai pun. Dia juga mendakwa wakil Istana Negara sudah menerima dokumen berkenan. Pokoknya dalam intipati ceramah Tan Sri hari itu hanyalah menyatakan fakta, katanya. Apa faktanya? Tidak ada sama sekali Tan Sri Muhyiddin menyinggung, memperlekeh atau mempersoalkan kuasa yang di Pertuan Agong di bawah perlembagaan kepada Agong yang ke-16 ketika itu, katanya lagi. Itu kata kamu, kata netizen. Itu kata Wan Faisal. Nanti kita tengoklah apa kata mahkamah, apa pula kata undang-undang, kata mereka. Animos kata dalam komen di ruangan Malaysia kini, memang karut Ketua Pemuda Bersatu. Janganlah main tai chi kalau kamu seorang jantan, kata Animos. Kotaro Minami kata, puak pemuda yang tidak bijak, masih tak sedar diri. Sepatutnya minta maaf saja atas kekilafan ini. Ini tidak. Ego, sombong, dan paling pandai putar belit. Udin Togel kata, kalau ada original video, tunjukkanlah. Orang ramai boleh menilai sendiri sama ada ianya disunting atau tidak. EKJ kata, suara keadilan tak perlu siar apa-apa pun. Ucapan Muhyiddin Yassin dihadiri orang ramai. Dan orang ramai sendiri dengar ucapan beliau dan diviralkan. Tengku Mahkota Pahang yang naik murka sebab jelas Muhyiddin mempertikai integriti YDPA ketika itu. Kamu nak spin berita yang straightforward macam mana ni? Otak kamu ni tak betul ke, kata EKJ. Ping Marlin kata, pokoknya Muhyiddin sebut tidak dipanggil menghadap. Pertikai keputusan yang telah dibuat. Pokoknya Muhyiddin tak jadi apa-apa. Pokoknya PN kalah Nenggiri. Pepel Tetel kata, siapa peduli siapa tanda tangan SD? Jangan hina raja kami rakyat Malaysia. Orang sunting atau tidak, rakyat dah ada ucapan yang asli. Kamu semua penderhaka, daulat tuanku, kata Pepel. Pepel Mouse juga tulis, dah jadi pas pula doh. Salahkan orang lain. Bukti video, suara perubatan, semuanya jelas. Apa perlu sunting-sunting, kata Pepel Mouse. Wan Khalid kata, persatuan pengkhianat akan datang balik karma. Sekarang nangis, tak ada jawatan. Nanti PRU 16 nanti semua hilang. Wan Khalid kata, semalam salahkan dan beri amaran pada DAP pula. Hari ini pula salahkan keadilan. Apa cerita ni pusing-pusing macam ni? Gila kah? Pergi makan penadol lagi baik, kata Wan Khalid. World Peace kata, kan ada rakaman video bersuara hari itu. Jadi, kenapa pula nak cakap-cakap lagi putar belit? Kutara Menami kata, semakin tak masuk akal puak-puak bersatu ni. Sunting apa benda pula? Benda katanya. Berani cakap, berani tanggunglah. Jangan jadi pengecut, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Angkuh pertikai keputusan Agong, Raja Bahrain senaraikan fakta Muhyiddin yang patut dikutuk. Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad menyifatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai angkuh apabila mempertikaikan keputusan yang di Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Pakatan Harapan PH Terengganu itu berkata, Muhyiddin bersikap sombong dengan mengulangi serta bertegas bahawa apa yang diucap pada kempen pilihan raya kecil Dun Nenggiri yang lepas kononnya sebagai fakta.
Jika Muhyiddin ingin bercakap tentang fakta, fakta pertama yang patut dikutuk adalah beliau sendiri memulakan budaya langkah Sheraton yang telah memperandakan senario politik negara dengan menjatuhkan kerajaan dipilih rakyat secara sah. Fakta kedua adalah disebabkan langkah Sheraton yang dimulakan beliau, Malaysia telah mengalami pertukaran 4 orang Perdana Menteri dalam masa amat singkat yang menyusahkan rakyat. Fakta ketiga adalah semasa beliau menjadi Perdana Menteri, beliau telah mengisytiharkan darurat di mana parlimen digantung, suara rakyat dibisukan dan kontrak kontroversi seperti yang diberi kepada Jana Wibawa kononnya di bawah alasan membantu Bumiputra, tetapi sebenarnya ramai bukan Bumiputra terlibat sama. Ini adalah fakta kerakusan Muhyiddin demi ingin terus berkuasa, tegasnya menerusi satu kenyataan. Semalam Muhyiddin berkeras mempertahankan ucapannya ketika berkempen pada PRK Dun Nenggiri lalu sebagai fakta dan tidak bermaksud menghina institusi raja atau kecenderungan menghasut. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu yakin kenyataannya yang mempertikai kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16 itu tidak melanggar mana-mana undang-undang negara. Mengulas lanjut, Raja Bahrain juga berpendapat Muhyiddin mempertikai kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk menstabilkan Malaysia dengan kerajaan majoriti lebih 2/3 apabila menolak menyertai kerajaan perpaduan yang disarankan dan direstui Istana Negara. Janganlah berlakon kononnya bercakap tentang fakta semasa mengkritik keputusan agung. Sementara fakta-fakta kerakusan diri melalui langkah Sheraton, menggantung parlimen melalui darurat, serta program Jana Wibawa yang menyeleweng pemberian projek yang kononnya membantu Bumiputra yang bermasalah kerana COVID-19 disenyapkan, tegasnya lagi. Beliau juga menambah fakta yang paling penting Muhyiddin perlu diingatkan ialah yang di Pertuan Agong yang sama dengan penuh kebijaksanaan Tuanku yang telah melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim telah juga melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Fakta kelemahan sendiri yang ketara besar adalah Muhyiddin dijatuhkan sebagai Perdana Menteri oleh rakan sendiri dalam Perikatan Nasional, lalu digantikan oleh Ismail Sabri yang berebut kuasa ingin menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin jatuh sebagai Perdana Menteri bukan kerana Anwar Ibrahim. Adakah ini hendak dipersalahkan kepada Tuanku Agong juga kerana diri sendiri tidak pakai atau tidak pandai atau berupaya bertahan berkuasa? Jangan salahkan pihak lain atas kelemahan sendiri-sendiri. Muhasabah, cermin dirilah sebaiknya, tempelak Raja Bahrain lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Apa pula pendapat anda semua tentang 10 fakta atau fakta-fakta yang penting yang patut dikutuk itu. Sekian dulu. Tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dari semalam, orang mula berteriak dan menjerit melalui tulisan di media sosial memohon supaya gelaran Tan Sri Muhyiddin ditarik balik. Mula-mula semalam hanya netizen yang berang, marah dengan tindakan Muhyiddin Yassin yang seakan-akan memperlekeh dan menghina tindakan Ketua Duli Yang Maha Mulia, mantan yang di Pertuan Agong Malaysia. Mereka, netizen, marah dengan tindakan Muhyiddin mengulas ataupun mengungkit semula pelantikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kelihatan di sana seakan-akan Muhyiddin tak puas hati dia tidak dilantik jadi Perdana Menteri. Akhirnya, apabila netizen selesai
memberikan cadangan supaya gelaran Tan Sri untuk Muhyiddin ditarik balik. Kini akhirnya benar-benar apa yang disangka hampir terjadi apabila Timbalan Speaker Pahang menyatakan tarik balik Tan Sri Muhyiddin. Kamu tahu tidak, Timbalan Speaker ini bukan kecil kuasanya. Kuasanya sangat besar. Kuasanya itu sangat-sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat besar dalam kerajaan negeri Pahang. Jadi kalau Timbalan Speaker Pahang pun sudah memberikan nasihat supaya gelaran Tan Sri Muhyiddin itu ditarik balik, agak-agaknya apa akan jadi? Timbalan Speaker Pahang Lee Chin Chen menggesa agar gelaran Tan Sri yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ditarik balik. Sebelum kita teruskan, apa pendapat kamu? Adakah anda setuju dengan gesaan Timbalan Speaker Pahang ini, yaitu gelaran Tan Sri yang telah diberikan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ditarik balik? Ada ramai netizen yang sangat setuju. Menurut Lee, ini kerana kenyataan pengerusi Perikatan Nasional PN yang didakwa memperlekeh peranan Sultan Pahang sebagai yang di-Pertuan Agong sebelum ini dalam pelantikan Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 telah pun mengelirukan rakyat. Kenyataan terbaru beliau iaitu Muhyiddin yang mendakwa bahawa kenyataan beliau di ceramah PRK Nenggiri tersebut adalah berdasarkan fakta dan beliau tidak bersalah dalam menuduh Agong tidak melantiknya sebagai Perdana Menteri, walaupun kononnya mempunyai majoriti yang mencukupi. Adalah satu lagi kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan mengelirukan orang ramai. Kenyataan Muhyiddin bukan sahaja mencabar keputusan Agong, tetapi juga cuba menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat. Gelaran Tan Sri adalah satu penghormatan yang tinggi dan ia hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar menjunjung nilai-nilai yang murni dan menghormati asas-asas kenegaraan kita, kata Lee. Semasa berucap dalam ceramah PRK Nenggiri, Muhyiddin mempertikaikan alasan dia tidak dijemput oleh Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, meski menurutnya dia mempunyai sokongan yang cukup. Susulan itu, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah menggesa polis untuk bertindak tegas terhadap Presiden bersatu itu. Mengulas lanjut, Lee berkata sebagai pemimpin yang pernah memegang jawatan kanan kerajaan, Muhyiddin harus menunjukkan contoh dan menghormati prinsip perlembagaan. Malangnya, beliau memilih untuk menyebarkan maklumat yang salah dan mengelirukan, sekaligus membuktikan bahawa beliau tidak layak memegang gelaran tertinggi negara. Tindakan Muhyiddin ini bukan sahaja mencemar institusi diraja, tetapi juga berpotensi menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi berperlembagaan yang kita amalkan, katanya. Oleh itu, saya menggesa agar gelaran Tan Sri beliau ditarik balik sebagai satu tindakan tegas untuk mempertahankan maruah dan kedaulatan negara kita, kata Lee. Muhyiddin dikurniakan gelaran Tan Sri pada tahun 1988 oleh yang di-Pertuan Agong ketika itu, yaitu almarhum Sultan Johor Sultan Iskandar Sultan Ismail. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Red Parrot kata, please lakukan dengan segera, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.